Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama lagi dalam sesi siri kuliah talaqi kitab Bidayatul Mujtahid dan juga kitab Talbis Iblis oleh dua orang tokoh ulama silam, Imam Ibn Rushd Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Ibn Al-Jawzi, ya, bukan Ibn Al-Qayyim, kan, Ibn Al-Jawzi, dua orang yang berbeza. Baik, jadi kita sedang dalam perbincangan topik wuduk dan masih lagi dalam topik ini, belum habis lagi. Dan kita telah pun masuk ke, kalau dalam salinan photostat yang diedarkan dahulu, tuan-tuan mungkin berada pada halaman yang ke halaman yang ke-47, ya. Halaman yang ke-47. Jadi insya-Allah lah dalam kuliah siri-siri akan datang saya akan cuba untuk fikirkan kalau boleh saya pakai laptop, boleh tayangkan. Kalau ada kemudahan itu boleh tuan-tuan tengok terus teks Arabnya di apa, layar putih. Jadi mudah sikit supaya yang tak ada kitab mungkin tidaklah dengan tangan kosong nak mencatat pun ada kala tak tahu nak catat apa, ya. Baik, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat muka surat 47 dalam photostat yang pernah tuan-tuan ada, ya, ataupun dalam kitab-kitab lain, tuan-tuan tengok al-mas'alatu tsaniyah asyarah minasyurut, perkara 12 daripada syarat wuduk, ya. Iaitulah persoalan yang kita nak akan bincangkan, iaitulah al-muwalatu fi af'alil wuduk, iaitulah berturutannya perbuatan wuduk di antara satu dengan yang lain. Adakah dia suatu keperluan, kewajipan, atau hanya sekadar sunat semata-mata? Itu yang akan kita bincangkan sekarang ini. Baik, al-muwalatu, kalau tengok maksud dia, al-muwalat daripada wila, ya, al-wila, bukan wala adalah mengambil kepimpinan, al-wila berturutan. Kalau dari sudut tak erti dia, boleh kita katakan berturutan satu perbuatan wuduk, contohnya kita basuh tangan, basuh muka, berturutan dengan basuh tangan, yang mana senggang di antara basuh muka dengan basuh tangan itu, dia punya senggang waktu dia tak panjang. Tak panjang itu para ulama kata ikut uruf. Uruf maknanya ikut setempat. Kalau biasa orang dekat tempat tu mungkin memang air dia pipe tak apa nak keluar air contohnya, memang dah diketahui lah. Itulah uruf di kawasan padang pasir tersebut contoh. Maka uruf dia 3 minit tu kira-kiranya itu kira mualat lagi lah tu. Mualah lagi, masih bersambung. Tapi bagi kita mungkin air pipe tu sentiasa mengalir, itu tidak bersambung lah, dah 3 minit berhenti tu. Jadi ikut uruf. Sebagai ulama kata ikut uruf senggang tu. Tapi itu mungkin agak terbuka sangat, subjektif sangat. Bila terlampau subjektif mungkin akan membawa kepada orang ramai jadi makin keliru. Lalu sebahagian ulama lagi kata senggang itu panjang dia adalah sekadar kering basuhan di anggota sebelumnya. Contoh kita basuh muka, kita pun lepak kejap, lepak kejap, tengok sana, tengok sini, tengok rumah, tengok ni, itu dah kering, baru nak basuh tangan. Sampai kering,
Itulah dia senggang yang dikira senggang yang panjang, ya. Jadi dalam bab mualat ni, ikhtalafu, para ulama mereka berbeza pendapat. Ikhtalafu fil mualat, mereka berbeza pendapat dalam bab perlunya bersambung di antara satu basuhan dengan satu basuhan yang lain. Fi af'alil wudu, dalam perbuatan wudu. Fa dhahaba Malikun, dan pendapat Imam Malik adalah ila annal muwalat, sesungguhnya sambung dalam pembasuhan daripada satu anggota ke satu anggota itu fardun, adalah fardu. Fardu maknanya wajib lah. Siapa tak buat maka rukun dia, maka solat dia punya apa nama tu, wuduk dia tak sah, ya. Tetapi kalau kita nak ambil istifadah tambahan, bukan mazhab Maliki saja, bukan Imam Malik saja, Imam Ahmad pun sama juga. Boleh catat, Imam Ahmad juga berpendapat sedemikian. Okey, wahwa dalam nota ni pun ada wahwa mazhabu al-Imam Ahmad wa nuqila an Hanbal anhu anha laysat wajibah li zahiril ayah. Okey, tak apa. Sekarang ni mazhab Imam Ahmad pun begitu juga. Fardu ma'adzikri, dalam keadaan ingat. Ma'adzikri bukan berzikir pula. Ma'adzikri maksud dia waktu kita ingat, kita bukan ma'al qudrah dan bukan lupa. Ma'al qudrah dan mampu untuk sambung. Macam saya sebut tadi, ada orang paip dia buka-buka, setiap 3 minit akan menitislah beberapa titisan contohnya, kan. Jadi pada ketika itu tak ada qudrah, tak termasuk dalam fardu. Kalau ada al-qudrah, kemampuan, termasuk dalam fardu. Seterusnya saqitatun ma'an nisyah, ma'an nisyan, dan juga gugur kefarduan, kewajipan apabila lupa. Lupa ni tuan-tuan tak ada masalah. Sebab tu disebut dalam hadis rufi al-qalam anil khata'i wan nusyan wa mastukrihu an, ya, diangkat catatan amal dosa, atau dosalah khususnya, atau kesalahan bagi orang yang tersilap. Kalau dah tersilap makan Cadbury ada babi, maaf, ya ampunkanlah, tak payahlah nak samak mulut sampai usus, sampai cari berit 4 hari, kan. Tak perlu tuan-tuan, dimaafkan. Tak payah umumul balwa pun tak apa, dia memang dimaafkan. Sebab DNA itu kadang-kadang dia bukan daripada kilang, dia daripada tangan dealer yang makan babi pun kejap tadi. Dealer pun makan babi tadi kat restoran, dia pun pegang coklat-coklat tu, dia pun pindahkan masuk kedai dia. Rupanya tangan dia punya hebat sampai termasuk ke dalam sampul, kena kat coklat tu. Dia boleh jadi gitu. So DNA ni kecil sangat tuan-tuan. DNA ni apa benda? Dia boleh ada kat rambut kita tu, dia boleh ada kat kita punya kulit. Kulit-kulit kita ni yang jatuh-jatuh sikit, kita garu sikit, gerak, jatuhlah kita punya kulit sikit. Kulit tu pergi analisis, keluar DNA kita tuan-tuan. Ada orang dia nak ambil daripada situ lah, dia nak ambil daripada kulit tu, dia nak pergi clone jadi kita nombor 2. Boleh tak? Itu yang diharamkan oleh para ulama, clone namanya, daripada DNA. Itu yang orang barat tengah cuba nak buat. Dia nak cari tulang-tulang dinosaur yang lama tu, dia nak cari ada tak boleh dapat DNA lagi. Boleh dapat, dia nak pergi clone kan. Nanti jadi dinosaur seko ada kat Gombak ni, jadi Godzilla, kan okey tu. Itulah caranya tuan-tuan, DNA. So DNA ni senang sangat, boleh ada kat mana-mana. Bukan disengajakan masuk. Okey, babi, okey ni kita ngebuat coklat, ni babi, masukkan ni, boom. Itu yang haram tu. Tapi kalau dia buat coklat, pergi sana, kena pergi ke sana ke sini, pergi masuk kilang sana, masuk kilang sini, pegang sana, pegang sini, kenalah babi jatuh situ sebab ada tangan-tangan orang mungkin yang pemegangnya. Maka adalah DNA khinzir, maka hukum dimaafkan. Dimaafkan, tak tahu pun ada. Yang tahu tu satu je, kajian Kementerian Kesihatan, ya. Tapi jangan seronok pula. Tak payah seronok lah, maknanya kalau tak makan pun bagus juga, makanlah coklat lain. Kalau tak makan coklat pun tak mati. So, jadi makanlah kurma tuan-tuan. Baik. Kemudian disebut lagi dekat sini saqitatun ma'an nisyan. Okey, hadis tadi tu diampunkan, tidak dicatat amal dosa, kesalahan orang yang lupa, dan orang yang tersalah, dan orang yang dipaksa. Dipaksa tu maksudnya dipaksa yang mengancam keselamatan diri. Kalau dipaksa oleh budak darjah 1,
Tak itu tak diancam keselamatannya, tak payahlah, ya. Boleh muslimat boleh masuk ke pintu sendiri pun tak apa. Boleh masuk situ, boleh langsir tu boleh masuk ke belakang tu. Ya. Okey. So jadi disebut lagi wa ma'adzikri indal udhri. Tetapi disebut kat sini mazhab Malik ni fleksibel juga. Dia kata wajib. Tapi wajib-wajib pun kalau dah tak ada kemampuan, tak apa, gugur kewajipan. Yang kedua, kalau lupa, gugur kewajipan. Jadi lupa tak payah nak ambil wuduk balik. Lupa untuk bersambung, kita duduk melepak pula sebab tengah basuh tangan, tiba-tiba ada orang call. Tengok-tengok, oh important daripada bos. Oh, kita pun tu angkat telefon. Okey bos, ingatkan sekejap, bos ni panjang pula bebel kan. Telefon cakap, dah kering dah tangan. Dah kering dah, tak teringat langsung. Tak payah nak start balik, terus je basuh tangan kiri. Maknanya fleksibel jugalah. Saqitatun ma'an nisyan, dan juga ma'al wa ma'adzikri indal udhri. Walaupun ingat, bukan terlupa, ingat nak kena bersambung, tapi ma'al udhri, ada keuzuran. Macam tadilah, ada keuzuran, tiba-tiba anak nak jatuh pula, tengok orang bersikap, kita tengah nak ambil wuduk, tengok anak nak jatuh, berlari kita pergi ambil anak tu, tolong dia, dah kering dah anggota kita. So macam mana? Ma'al udhri. Tak payah maknanya nak pergi ambil daripada awal balik. Kemudian disebut dekat sini malam yatafahashit tafawud. Tetapi pada pendapat Maliki, selagi mana tidak yatafahash at-tafawud, maknanya selagi mana tidak perbezaan senggang itu terlalu lama. Kalau terlalu lama, mazhab Maliki kata tak boleh lah. Terlalu lama tu dia tidak dinyatakan berapa lama tu, ya. Baik, tetapi disebut fahish disebut dalam mazhab Maliki ni, fahish ni bukan maksud dia kotor ke, hina ke, keji. Maksudnya lama. Dia macam dalam perbincangan fiqh muamalat, dia ada gharar yasir dan gharar fahish. Gharar yasir, gharar ketidaktentuan yang kecil, yang fahish yang besar. Baik, kemudian wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, tadi dua mazhab kata fardu. Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah kata apa dia? Ila annal muwalat laisat min wajibatil wudu. Sesungguhnya muwalat itu bersambung dalam pembasuhan satu anggota wuduk ke anggota yang lain tidaklah wajib. Dia hanya sunat sahaja. Ya, tidak wajib, dia hanya sunat sahaja. Kemudian dia disebutkan juga bahawa maknanya kalaulah anggota tadi dah kering, dah kering, boleh tak kita terus ambil wuduk dan tak ulang balik daripada muka? Boleh dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga Abu Hanifah. Ya. Baik, kemudian yang seterusnya, wassababu fi dzalika. Wassababu fi dzalika, sebab berbeza pendapat dua mazhab di antara mazhab Maliki dan Ahmad dan juga Syafi'i dan Abu Hanifah adalah sama isunya macam yang kita bincang dulu, al-ishtirak alladhi fil waw aidan, iaitulah kerana waw membawa maksud yang pelbagai. Waw iaitulah dan, dalam bahasa Melayu dan, 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 ya. Wadzalika, ada beritahu apa yang maksudnya. Wadzalika annahu qad yu'tafu bihal asya' al-mutatabi'atul mutalahiqatu ba'daha ala ba'd. Iaitulah dia kata kerana waw itu mungkin digunakan sebagai kata hubungan di antara perkara-perkara al-asya', perkara-perkara al-mutatabi'ah, yang berhubung. Mutatabi'ah ni maknanya berturutan, berturutan dengan segera, serta merta. Al-mutalahiqah maknanya yang ikut mengekori setiap satu. Macam maknanya anak ayam berjalan dengan diikuti oleh anak-anaknya. Mutalahiqah, dia masuk je kawasan tu, anak dia masuk, dia keluar je, anak dia keluar. Itu maksud dia mutatabi'ah, mutalahiqah. Kita basuh muka, lepas tu kita terus basuh tangan, terus basuh kepala, terus basuh kaki. Yang begitu maknanya perkara yang
berturutan, ya, mutalahiqah, di antara satu sama lain. Itu sebab yang pertama. Maknanya huruf waw boleh dimaksudkan begitu. Huruf waw dekat mana ni? Waw yang dalam surah Al-Maidah ayat wuduk tu. Waw kan, wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Itulah dia semua permohonan wamsahu biruusikum. Jadi itu semua waw-waw yang ada di dalam surah Al-Maidah. Wa qad yu'tafu bihal asya'ul mutarakhiyah ba'daha an ba'd. Dan mungkin juga huruf waw digunakan dalam bahasa Arab untuk menghubungkan dua benda, ya, yang saling bertangguh. Dia bukan serta-merta, dia bertangguh, dia lewat. Contoh dia kita ada majlis perkahwinan. Kita buatlah waktu majlis tu pukul 11 sampai pukul 3. Sampai pukul 11 sampai pukul 3 petang. Waktu makan. Pengantin datang 1:30. Contoh kan. Lepas tu kita ni orang nak cepat sebab kita ada 4 jamuan kenduri hari tu. Kita sampai ke tempat pertama pukul 11 tepat. 11 tepat kita dah sampai dah. Pengantin tak sampai lagi, orang lain tak sampai lagi, kita dah sampai dah. Kita pun makan. Kita pun salam berisi dengan tuan rumah. Kita pun pergi majlis yang kedua. Lepas tu kawan kita pula sampai. Lepas tu kawan kita yang lain pula sampai. Kawan kita D pula sampai. A, B, C, D datang. Tapi waktu berbeza-beza. Maka bila mana ditanya pada tuan rumah, siapa yang datang? Yang kawan ni kenal ABCD. Tuan rumah pun kata, semua datang. A dan B dan C dan D semua datang. Walaupun mereka datang tidaklah berturutan. Mereka datang, seorang datang pukul 11, seorang pukul 12.30, seorang pukul 1.30, seorang pukul 3 baru datang. Tapi masih digunakan dan. Itu namanya yang disebut dekat sini al-asya' al-mutarakhiyah. Dia perkara yang ada sekali tapi datangnya tak bersambung. Tak bersambung. Jadi waw yang ada dalam surah Maidah juga boleh membawa maksud begitu. Maknanya boleh ambil wuduk tapi tak semestinya berturutan. Basuhlah muka dulu, kemudian baring jap, relax sembang-sembang, kemudian sambung pula tangan. Kira-kira boleh lagu tu. Ya. Kemudian habis dekat situ. Itu pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi, ya, walaupun mereka menganggap mualat itu perlu, tetapi perlu hanya sekadar sunat sahaja. Kemudian dikatakan lagi, wa qad ihtajja qaumun bisuqutil muwalati bima thabata anhu alaihi salatu wassalam, iaitulah dan berhujah juga satu kumpulan. Dia kata ada satu kumpulan, ni kumpulan ketiga pula. Dia kata tak payah langsung ada bersambungan di antara satu basuhan dengan yang lain, kerana telah sabit daripada Nabi SAW, katanya Nabi pernah berwuduk, ya, di awal wuduknya Nabi berwuduk basuh muka, basuh tangan, ya. Kemudian Nabi tak basuh kaki, berhenti kejap. Kemudian Nabi lepas tu dekat ujung-ujung ada benda lain, Nabi buat dulu, lepas tu barulah baginda Nabi membasuh kaki. Jadi itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jama'ah. Maknanya Al-Jama'ah itu adalah kebanyakan dalam sunan, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi dan lain-lain. Okey. Tetapi ada komentar daripada pentahqiq bahawa hadis yang dibawa oleh Ibn Rushd ini tidak kuat sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan Ibn Rushd yang bawa. Ibn Rushd hanya menghidangkan pendapat-pendapat sebahagian kumpulan. Jadi ini adalah salah satu kumpulan yang tidak popular, ya. Kemudian seterusnya, waqad ada satu lagi pendapat sebenarnya. Tak apa, cukup itu. Kita terus pergi kepada yang seterusnya. Ibn Rushd kata apa lagi? Waqad yadkhulu khilaf fi hadhihi al-mas'alah, dan kemungkinan boleh masuk perbezaan pendapat dalam perkara ini, aidan fi ikhtilaf, dalam perbezaan apa? Perbezaan fi hamlil af'al 'ala al-wujub atau 'ala an-nadb, iaitulah
mengandaikan perkataan wow yang Nabi buat berturutan adalah bukan wajib tapi hanya sekadar sunat. Jadi ada ihtimal. Ihtimal maksudnya ada kemungkinan, andaian yang Nabi buat tu menunjukkan sunat, bukan wajib. Itu dia. Wa innama, dan kemudian wa innama farraqa Malik wa innama farraqa Malikun bainal amdi wan nisyan. Dan sesungguhnya Imam Malik sendiri, kenapa dia membezakan di antara orang ingat dan orang lupa? Kerana dia kata li annan nasi al aslu fihi asy-syara' fi syar'i innahu ma'fuun anhu. Kerana hukum asal dalam hukum syarak, sesiapa saja yang lupa mereka ini dimaafkan, ila an yaquma dalil ala ghairi dhalik, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahawa orang lupa pun dia bertanggungjawab. Tapi tak ada. So ketika itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Berdasarkan kepada dalil hadis yang kita sebutkan tadi, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Imam Nawawi pun mengatakan ianya hadis yang hasan. Ya. Dan ada asal hadis yang lebih kurang sama di dalam sahih Muslim, innallaha tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw takallam bih. Ya, iaitulah Allah SWT mengampunkan, tidak mengira bagi umat aku apa-apa yang diniatkan dalam hati. Yang benda-benda niatkan dalam hati yang buruk-buruk, dia niatkan dalam hati, tak dikira selagi mana dia tak buat atau dia tidak cakap benda itu. Jadi itu hadis yang menjadi asal kepada hadis Ibnu Majah yang kita ada dalam kitab tadi itu. Ya. Baik, kemudian wa kadzalikal uzr, dan sebagai itu jugalah uzur yazhar, keuzuran juga. Wa kadzalikal uzru yazharu min amri syar'i la'anna lahu ta'thiran fi takhfif. Dia kata begitulah juga uzur ada kesannya dalam hukum syarak. Keuzuran, ketidakmampuan ada memberi kesan kepada hukum syarak, daripada kena buat kepada kena buat tapi ringan. Begitulah. Contoh juga keuzuran orang yang bermusafir. Kena buat solat, kena, tapi ada uzur punya pasal, kena pergi musafir, lalu bolehlah qasarkan salat atau jamak. Begitulah. Kemudian waqad dhahaba qaumun ila anna tasmiyata min furudil wudu, dan sebahagian kaum disebut maknanya sekumpulan ulama, berpendapat bahawa membaca tasmiyah, membaca bismillah, ini dia cerita lain pula. Tak tahu kenapa Ibn Rushd dia masuk isu ini pula dalam bab yang dia cerita bab sebab mungkin dia nak habiskan, sebab lepas ni kita nak masuk sapu huf, ya, maka dia buat otak kaki je agaknya ni, ya. Sebahagian kaum berpendapat membaca bismillah adalah fardu wudu. Jadi tuan-tuan berwudu ada tak baca bismillah? Kalau tak ada, kita belajar sunat saja, tapi rupanya ada ulama yang kata wajib, fardu. Wahtaju bidzalika bil haditsil marfu', dan mereka yang mengatakan dia begitu, mereka berhujah dengan hadis yang marfu', iaitu hadis yang sampai kepada Nabi, ya, yang bersambung sanad dia. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wasallam, itu adalah pendapat yang disandarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi la wudu'a liman la yusammillah, tidak ada wuduk bagi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah, maknanya di awalnya. Kemudian Ibnu Rushd komen, dia punya komen hadis ni, dia komen pendapat ni, dia kata wa hadzal haditsu lam yasih inda ahli naql, hadis ini bagaimanapun dia kata tidaklah sahih di sisi ahli hadis. Dia faham? Tetapi tengok, Imam Ibn Rushd kata tak sahih, tapi lepas tu para ulama hadis membantah. Para ulama hadis antaranya, kalau kita lihat dekat sini, waqala al-Ghumari fil Hidayah. Al-Ghumari seorang ulama hadis berkata dalam kitab Al-Hidayah,
Ya. Dia berkata dalam kitab Al-Hidayah, hadis yang disebutkan tadi adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Dan Imam Ahmad kata laisa yathbut fi hadha hadis. Tak ada yang sabit dalam hadis ni. Wala a'lamu fihi hadisan lahu isnaduhu jayyid. Dan aku tak tahu ada mana-mana hadis yang sanad begini daripada hadis ni dengan sanad yang baik. Ini disebut dalam kitab Al-Mughni dan juga ada dinyatakan dalam kitab Nailul Awtar. Tetapi ada ulama lain yang bernama Al-Ghumari dalam kitab Al-Hidayah. Dia kata hadzal kalam mardud. Ini pendapat yang ditolak. Apa yang ditolak ni? Yang kata bahawa hadis ni tak ada asal usul. Hadis ni tak kuat. Ditolak. Dia tolak pula. Ulama tadi tu Ibn Rushd tolak hadis tu. Dengan Imam Ahmad pun tolak. Al-Ghumari tolak orang yang menolak hadis ni. Oh, itu dia. Ya? Sebab apa? Sebab dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Tirmizi berkata diambil daripada Al-Bukhari, tidak ada laisa fi hadzal bab hadithun ahsan indi minhu wa sahhahahu al-Hakim wa aqalla ma fihi annahu hasanun. Dia kata bahawa inilah hadis yang paling baik yang ada di sisi aku, dan hadis ini telah pun dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, dan yang paling teruk pun status hadis ni adalah hadis ni hasan, tidaklah sampai ditolak. Jadi maknanya kita nak ambil jalan selamat bila mana Nabi kata la wudu'a liman lam yusammillah, tak ada wudu, tak ada tu mungkin bermakna tak sempurna tapi sah. Maka sebab itulah mazhab sebahagiannya menganggap bahawa bacaan bismillah hanya sunat daripada sunat wudu, bukan fardu. Tetapi kalau tuan-tuan kita nak sempurnakan, mulakan wudu kita dengan bismillah. Okey? Baik, kemudian waqad hamalahu ba'dhum ala anna al-murada bihi niyyah. Kemudian kata Ibn Rushd, ada juga sebahagian ulama yang menganggap bahawa perkataan la wudu aliman lam yusammillah itu adalah bukan bismillah tapi niat. Bila tak ada niat, tak ada lah wudu. Itu pula takwil daripada sebahagian ni. Wa ba'dhum hamalahu 'ala an-nadb fi ma ahsab. Dan sebahagiannya menganggap ia sebenarnya merujuk kepada hukum sunat sahaja. Itu yang aku jangkakan, kata Imam Ibn Rushd. Aku kira pun begitulah. Maknanya Imam Ibn Rushd kata aku kira pun begitulah, aku anggap pun begitulah, sunat sahaja. Okey, itu dia. Kemudian fahadhihi masyhuratil masail, inilah dia masalah-masalah ataupun persoalan-persoalan yang paling masyhur alladhi tajri min hadzal bab majral usul, yang ada dalam bab ini berdasarkan prinsip asasnya. Wahya kama qulna muta'alliqatun imma bi sifati af'ali hadhi tarah wa imma bi tahdidi. Okey, jadi habis. Itu tak ada point dah. Itu dia sebut habislah masalah-masalah dalam bab wuduk yang paling popular. Aku dah sebut dah, cukup dah tu, dia kata. Maka selepas itu dia masuk pula dalam bab yang baru ataupun perbincangan yang baru, al-mashu 'alal khuffain. Sapu di atas dua khuf. Baik. Kita habis dekat situ, kita sambung sekarang ni kepada al-mashu 'alal khuffain. Baik, sebelum kita sambung, saya nak bacakan ada beberapa lagi hadis tambahan untuk kita faham kenapa adanya pendapat yang tidak memfardukan bersambungnya pembasuhan yang pertama dan seterusnya. Kerana ada hadis yang sahih daripada riwayat Imam Malik, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut hadis ni sahih, iaitulah inna Abdullah bin Umar, iaitulah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bala bisuk, dia buang air kecil dekat pasar. Dia pergi buang air kecil dekat pasar, dia adalah toilet dia, ya. Thumma tawadda, kemudian dia ambil wudu, faghasala wajhahu wa yadayhi, dan dia basuh muka dia dan dua tangan dia. Thumma masaha bi ra'si, kemudian dia pun sapu atas kepala dia. Thumma da'a bi janazatin, tengah-tengah dia ambil wuduk tu, seronok-seronok tengah ambil wuduk, tiba-tiba ada orang tegur dia.
ada orang menyapa dia, beritahu, wahai Ibnu Umar, mai cepat ke masjid, ada jenazah nak disolatkan, kamu kena jadi imam. Oh, dia tak sempat, habis wuduk lagi. Dia baru saja sapu kepala, dia terus bergegas ke masjid. Sampai ke masjid, liusalli alaiha hina dakhala al-masjid, dan ketika mana dia masuk masjid, famasaha ala khufai, dia pun sapu dia punya khuf. Ini dalam bab khuf sama jugalah, tapi tak berturut, nampak. Thumma salla alaiha, kemudian dia pun mendirikan solat dengan wuduk yang tadi. Itu menunjukkan ada tak fasal, ada tak tidak senggang yang lama, ada kan? Itu menunjukkan bahawa maknanya tidaklah fardu, hanya sunat sahaja. Kenapa pula kita ambil Ibnu Umar? Sebab berdalil dengan para sahabat ni juga adalah sebenarnya hadis. Sebab itu dalam ilmu hadis, apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat ni adalah hadis, khususnya apabila mereka ini dinilai hampir dengan Nabi dan yang paling faham hadis dan tata cara yang Nabi redai. Jadi khususnya Ibnu Umar pula. Ibnu Umar seorang yang sangat-sangat nak meniru Nabi dalam setiap perbuatan dia, sampai yang tak fardu pun ditiru, maka yang fardu lagilah ditiru. Tapi kalau ini dia boleh buat, maknanya menunjukkan tidak fardu. Okey, kemudian habis. Dr. Wahbah Zuhaili ada menyebutkan walaupun tidak fardu adalah lebih baik untuk kita lakukan. Itu sahaja. Baik, kita setujulah, itu tak ada masalah. Baik, sekarang kita pergi kepada al-masu alal khufain, menyapu di atas dua khuf. Yang pertama sekarang, apa itu khuf? Khuf itu adalah stokin daripada kulit. Stokin daripada kulit yang pertengahan di antara kasut dan stokin daripada kain. Itu saja. Yang mana dia menutup sampai buku lali dan tumit semua tutup sampai ke atas. Jadi itu adalah khuf. Kenapa kita tak berapa kenal khuf di negara kita? Kerana negara kita adalah negara khatulistiwa yang agak panas sepanjang tahun. Panas dan hujan sepanjang tahun. Lalu kita tak berapa appreciate kewujudan khuf ini. Maka di negara-negara yang adanya musim sejuk, musim sejuk kita sejuk jugalah, iaitulah 25 darjah Celsius, sejuk dia tak ada benda lah, kecuali tahun ni lah tuan-tuan, dekat Kulkrai, Kulkrai, berapa? 19, tapi itu pun tak berapa minit je tuan-tuan. Jadi di negara yang ada sejuk, contohnya Makkah, Madinah, ada yang sejuk, sampailah lama jugalah, boleh sampai 15, macam Madinah khususnya. Lalu pada peringkat itu lamalah air pun kira mana jadi sejuk, dan kalau di negara yang lebih sejuk daripada tu, ni negara-negara Eropah, ada salji, sangat-sangatlah penting khuf. Di negara Jordan, di negara Syam pun sangat-sangatlah penting khuf. Ketika saya belajar di sana dulu, memang kalau tak ada tu rasa menderita lah tuan-tuan. Dekat rumah, dalam rumah pun pakai khuf. Sebab kalau pakai stokin 3 lapis pun tembus sejuk dia kat jari-jari kaki. Kalau pakai khuf pun kadang-kadang kami pakai stokin dalam khuf tu. Lepas tu pakai pula khuf nak bagi rasa selesa. Jadi tidur pun selesa. Jadi itu adalah khuf. Kadang-kadang khuf tu kita pakai nak keluar rumah, kita tak pakai pun stokin, kita pakai terus kasut khuf kat dalam tu. Jadi kasut pun mengembang semacam. Dia kena beli kasut baru yang besar sikit sebab ada khuf dalam tu. Jadi bagi selesa, barulah selesa. Tengoklah kulit apa yang digunakan, jangan kulit babi pula. Jadi kulit yang bagus dia akan tahan lama, itu dia khuf. Jadi kita tak berapa kenal khuf ni, tapi kita nak baca juga, khususnya kerana ada sikit perbincangan lepas ni tentang sapu di atas stokin. Baik, menyapu di atas khuf. Wal kalam al muhit bi usulihi yata'allaqu bin nadhri fi 7 masail. Ada 7 persoalan dia kata. Persoalannya tentang sama hukum keharusannya, menetapkan tempat yang perlu disapu, kemudian sifat sapuan, waktu sapuan, syarat sapuan, dan juga apa yang membatalkan khuf itu. Wuduk yang diambil di atas khuf maksud dia. Baik, sekarang kita pergi kepada al-mas'alatul ula. Yang ini kita tak payah panjang sangat, tapi kita nak
bagi betul-betul dapat ilmu daripada kitab ni, kita kena baca lah, tak boleh lompat. Walaupun kita rasa mungkin tak berapa relevan, kita nak baca juga, nak bagi faham, ya. Fa ammal jawaz, hukum harus menyapu di atas khuf ini, hukum dia ada 3 pendapat. Al-qaulul masyhur, pendapat yang paling masyhur, in annahu jaizun alal itlaq, ianya adalah harus secara total, wa bihi qala jumhur fuqaha al-amsar, itulah dia pendapat fuqaha al-amsar. Al-amsar apa maksud dia? Al-amsar apa? Mesir. Salah. Al-amsar maknanya banyak negara. Itu dia. Negara-negara, worldwide, soalannya gitulah, worldwide. Ya, fuqaha al-amsar. Baik, kemudian wal qaulus tsani, dan pendapat yang kedua menyatakan bahawa khuf itu jawazuhu fi safar dunal hadar, hanya harus menyapu di atas stokin khuf ketika bermusafir, dan tidak harus ketika kita tidak bermusafir. Al-hadar maknanya kita tidak bermusafir, duduk diam dekat tempat kawasan kita, itu maksud dia. Pendapat yang ketiga, wal qaulu tsalis man'u jawazihi bi itlaq, iaitulah melarang sama sekali menyapu di atas khuf. Ini pendapat siapa ni tuan-tuan? Ini ada pendapat Syiah, Imamiyah, Zaidiyah dan Khawarij. Khawarij pun ada juga tuan-tuan. Khawarij lagilah ekstrim tuan-tuan. Dia kata sapu khuf ni tak ada, kalau darurat pun tak boleh juga. Darurat pun tak boleh. Pelik Khawarij tuan-tuan. Tapi ada lah ulama masukkan dalam pendapat fiqh. Walaupun sebenarnya Khawarij adalah pecahan politik punya mazhab, bukan mazhab fiqh yang sebenarnya lah, ya. Tapi kadang-kadang dia ada juga pendapat-pendapat yang dia highlightkan dalam Khawarij ni, tapi tak ada banyak, sikit-sikit ada beberapa yang terpilih sahaja. Baik, kemudian wahwa asyadduha, dan inilah pendapat yang paling ketat sekali, pendapat yang paling pelik sekali, kata Ibn Rushd. Wal aqawil ats-tsalatsatu marwiyatun 'an as-sadril awal wa 'an Malikin, dan tiga-tiga pendapat ini diriwayatkan, dipindahkan ketika diriwayatkan berlaku khususnya pada zaman awal-awal Islam. Sadril awal maksudnya awal-awal Islam, ya. Wa 'an Malik, dan juga dipindahkan, diambil daripada Imam Malik. Was-sababu fi ikhtilafihim, sebab ikhtilaf tiga pendapat ni daripada mana sebab dia? Ma yuzannu min mu'aradati ayatil wudu'il warid fiha al-amru, iaitulah apa yang disangka oleh sebahagian ulama, ayat wudu' bercanggah dengan perintah keharusan menyapu di atas kasut khuf. Maknanya ayat wudu' tak ada sebut pun pakai kasut, tiba-tiba ini ada. Ini sudah bercanggah. Bila bercanggah sebahagian pendapat mengatakan kita tolak. Itulah dia pendapat Syiah, Imamiyah, Zaidiyah dan Khawarij, ya. Padahal dalam ayat wudu ada sebut tentang perintah basuh bi ghaslil arjul, basuh kaki, lil athar, jadi bercanggah dengan athar. Asar maknanya dalil-dalil nas yang waradat fihi al-mas ma'a ta'akhuri ayatil wudu. Dia kata sedangkan ayat wudu itu turunnya lewat. Ayat wudu turunnya lewat. Jadi ayat wudu ni turunnya lewat, tiba-tiba bercanggah pula dengan asar yang menyebut Nabi sapu atas khuf. Maka maknanya sapu atas khuf ni terhapuslah, sebab ayat wudu ni dia turun last. Contohnya gitu maksud dia. Wa hadzal khilafu bain kana bainas sahabah fi sadril awal. Sebenarnya khilaf ini berlaku di kalangan sahabat sendiri di awal-awal Islam, di awal-awal dulu, Fakana minhum man yara, sebahagian sahabat memandang, berpendapat bahawa ayat wudu itu nasikhatun litilkal athar, telah dinasahkan oleh athar tentang keharusan, dinasahkan. Kemudian dikata wahwa mazhab Ibnu Abbas, ini adalah mazhab Ibnu Abbas. Itu dia, ya.
Baik, kemudian dalam nota kaki dalam nota yang disediakan pada tuan-tuan, nuqila Ibnul Munzir an Ibnul Mubarak qala, dipindahkan daripada Ibnul Munzir daripada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak berkata, laisa fil mashi, tidak ada dalam isu menyapu di atas dua khuf khilaf di kalangan sahabat, li'anna kullaman ruya anhu inkar wa ruya anhu ithbat wa qala ma ruya an Aisyah wa Ibnu Abbas wa Ubay min inkari la yathbut. Baik, jadi Imam Syaukani menyebut dalam kitab Nalul Autar yang mengatakan bahawa Ibnu Abbas tidak bersetuju, Aisyah tidak bersetuju, Abu Hurairah tidak bersetuju, ini semua tidak sahih, dia kata. La yuthbit, tidak sabit kepada mereka. Jadi dia membantah, ya. Jadi maknanya apa yang disebut oleh Ibn Rushd ini adalah mazhab Ibnu Abbas itu pun boleh dipertikai dan diperdebatkan. Wahtajjal qailuna bijawazihi bima rawahu Muslim. Dan kemudian seterusnya, ulama yang mengharuskan menyapu di atas dua kasut khuf berhujah dengan apa yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, annahu kana yu'jibuhum hadithu Jarir, yang mana mereka menyukai hadis Jarir, seorang sahabat bernama Jarir. Wa dzalika annahu rawa, yang mana Jarir ini telah diriwayatkan berkata dia lihat Nabi SAW yamsahu alal khuffain, Nabi menyapu di atas dua kasut khufnya. Faqila lahu, dan dikatakan kepada Jarir, innama kana dzalika qabla nuzulil maidah. Dikatakan kepada Jarir oleh yang lain, bukan itu sebelum turun surah Al-Maidah. Jarir kata, aku nampak Nabi sapu atas dua kasut khuf. Sahabat dengar, dia kata, itu bukan berlaku sebelum turun surah Al-Maidah. Kemudian terus Jarir membalas dengan katanya, faqala ma aslamtu illa ba'da nuzulil maidah. Tak betul, dah turun dah surah Maidah, sebab aku tak Islam lagi sebelum surah Maidah. Aku tidak Islam kecuali dah turun surah Maidah. Maknanya surah Maidah dah diturunkan, yang ada tentang fardu wuduk tu dah turun, baru aku Islam. Jadi lepas tu maknanya aku nampak Nabi sapu di atas khufnya selepas ayat surah Maidah turun. Itu maksudnya, ya. Jadi kesimpulan kat sini, Jarir masuk Islam selepas turun surah Maidah yang ada padanya ayat wuduk. Kemudian dinyatakan bahawa ayat wuduk pula, ayat surah Al-Maidah turun sewaktu Ghazwah Bani Mustaliq. Ghazwah Bani Mustaliq tahun 6 Hijrah, bulan Sya'ban 6 Hijrah. Tahun 6 Hijrah turun surah Al-Maidah yang ada dalamnya ayat wuduk. Bila si Jarir ni masuk Islam? Selepas surah Maidah. Jadi sebenarnya bila muhaqqiqin, pentahqiq hadis mengatakan Nabi menyapu di atas kasut khuf pada Ghazwah Tabuk, Ghazwah Tabuk, iaitu pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk tu bila? Bulan Rajab 9 Hijrah. Maknanya ayat wuduk tu 6 Hijrah, Nabi sapu atas khuf 9 Hijrah. Maknanya ada sesuatu makna yang menunjukkan bahawa sapu atas khuf boleh dibuat walaupun sudah ada perintah membasuh kaki. Jadi itu yang nak cerita ni, itulah sepunca khilafnya juga, ya. Baik, kita sambung lagi. Wa qala al-mutaakhirun al-qailuna bi jawazi, dan berkatalah ulama-ulama terkemudian pun bukan kemudian kita, kemudian zaman dia lah 500 Hijrah, yang mengatakan harusnya sapu di atas khuf. Mereka berkata, laisa bainal ayah wal athar ta'arud, tidak ada percanggahan pun di antara ayat tentang wuduk tadi dengan keharusan menyapu di atas dua khuf. Ya, kerana apa? Kerana li'annal amra bil ghasli innama huwa mutawajjihun ila man la khuffalah. Perintah untuk basuh kaki
diwajibkan, ditujukan kepada orang yang tak pakai khuf. Tak pakai khuf basuh kaki. Wa rukhsatu innama hiya lilabisi khuf, dan keringanan diberikan kepada sesiapa yang memakai kasut khuf. Itu sahaja. Jadi kita tak payah nak kata nasakh. Dia bukan nasakh. Dia hanyalah jamak. Dia jamakkan dua pendapat tu. Jadi bolehlah kata ayat Maidah untuk orang tak pakai khuf, ayat hadis Nabi sapu atas khuf bagi sesiapa yang memerlukan, ia jadi rukhsah. Waqila, dan dikatakan sebahagiannya, inna ta'wila qira'atil arjul bil khafdi huwa al-mashu 'ala al-khuffain. Kan kita dah belajar bahawa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum adalah yang popular, baris atas kan. Bila wa arjulakum maksudnya basuh. Tapi ada ulama kata wa arjulikum, betul tak? Bila wa arjulikum maksudnya dia jadi ataf kepada sapu. Jadi itulah dia gunanya qiraat yang baca baris bawah katanya. Qiraat baca baris bawah itu sebenarnya menunjukkan keharusan menyapu khuf. Pula dah. Itu caranya tuan-tuan. Wa amma man farraqa baina safar wal hadar. Kemudian ada ulama tadi kata boleh waktu musafir saja. Waktu tak musafir tak boleh kan? Kenapa pula begitunya? Fali anna akthar al-athar as-sihah al-waridah fi mashihi alaihi salatu wasallam, kerana banyak-banyak dalil yang menunjukkan Nabi sapu innama kanat fi safar, kebanyakan adalah ketika Nabi bermusafir. Ma'a anna safar musy'irun birrukhsati wat takhfif, ditambah pula lagi bermusafir itu menjadi asbab logik untuk mengharuskan keringanan rukhsah tadi. Wal masu 'alal khuffain min babi takhfif, dan sapu di atas dua khuf adalah termasuk dalam bab keringanan. Fa inna naz'ahu mimma yashuqqu 'alal musafir, dan mencabut khuf itu adalah sukar bagi orang yang bermusafir. Sukar. Maka sebab itulah banyaknya, sebab itulah kata ada sebahagian kata harus masa musafir dan tidak sewaktu hadar. Tetapi pandangan yang jumhur, majoriti, dua-dua harus. Tuan-tuan dekat rumah pun boleh, tuan-tuan tengah musafir pun boleh. Ya. Baik. Habislah kita masalah yang pertama. Sekarang kita masuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua, kaifiyatul mashi 'alal khuffain, cara menyapu di atas dua khuf. Wa amma tahdidul mahal, adapun dalam persoalan menentukan teknik tempat yang nak disapu, fakhtalafa fihi aidan fuqaha'ul amsar. Sekali lagi para ulama satu dunia berbeza pendapat. Faqala qaumun, sebahagian kaum berkata, innal wajiba min dhalika mashu a'la khuf. Sebahagian pendapat ulama kata sapu di sebelah atas sahaja. Sapu sebelah atas sahaja. Ya. Dan kemudian wa inna mashal batin, adapun menyapu di bawah khuf, maknanya ini kaki kita, katalah ni macam kaki kan, atas saja sapu, bawah ni hukumnya disebut dekat sini adalah sunat sahaja ataupun mustahabbun, digalakkan sahaja. Wa Malik ahadu man ra'a hadha wa Syafi'i, dan siapa yang berpendapat begini, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Maknanya kalau ni kaki kita, kita sapu atas ni saja, bawah tak payah, sunat saja. Ya. Wa minhum man aujaba masha dhuhurihima wa butunihima. Betul. Dan sebahagian mereka mewajibkan menyapu di atas dan di bawah, kedua-duanya. Ini mazhab mana? Mazhab Ibnu Nafi' daripada pengikut mazhab Maliki. Nampak? Dalam mazhab Maliki pun ada ulama dia yang berbeza dengan imam dia.
Mazhab Syafi'i pun sama juga tuan-tuan. Mazhab Syafi'i pun ada ulama mazhab Syafi'i yang tak sama dengan Imam Syafi'i sendiri dalam banyak keadaan. Antaranya Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang selalu beza pendapat dengan mazhab Syafi'i sendiri, sampaikan dia digelar sebagai ashabul wujuh, iaitulah seorang mujtahid yang ada kalanya memberi fatwa atas dasar ilmunya sendiri, yang tidak ikut pendapat mazhab kerana dia telah pun sampai peringkat mujtahid. Okey. Baik, kemudian seterusnya, wa minhum man aujaba masha zuhuri faqat, dan sebahagian ulama pula kata sapu sebelah atas sahaja, walam yustahab mazhal butun, dan yang bawah tak digalakkan langsung, tak payah, tak fikir. Ya. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Daud wa Sufyan wa jama'atin. Itulah dia mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, Daud Al-Zahiri, Sufyan Al-Thawri dan sekumpulan ulama lain. Ya. Wa jama'atun termasuk mazhab Imam Ahmad, ya. Kemudian wasyadza Ashhab, dan telah ganjillah seorang ulama bernama Ashhab, ya. Dia berpendapat yang agak ganjil. Dia kata bahawa keharusannya adalah apa? Dia kata wajib mashal, innal wajib mashul batin, yang wajib sapu bawah je, yang atas tak apa, maknanya yang wajibnya sebelah bawah sahaja. Jadi ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Ibn Rushd sebagai ganjil. Baik, sekarang apa sebab berbeza pendapat? Kita pergi ini, itu kita habis, ya. Wasababu ikhtilafihim ta'arudul athar. Sebab ikhtilaf mereka ini adalah kerana berbezanya pendapat mereka terhadap nas-nas yang ada dalam bab ini. Wa tashbih al-mashi bil ghasl, dan sebahagiannya menyamakan sapuan dengan basuhan. Bila kita basuh kaki kan basuh atas bawah, so sapu khuf pun atas bawah lah. Ada pendapat yang begitu. Wa dzalika anna fi dzalika atharaini muta'aridain, dan disebutkan dekat sini, dan ada dua athar yang dianggap bercanggah dalam bab ini. Yang pertama, ahaduhuma, iaitulah dalil yang pertama, hadis daripada Mughirah bin Syu'bah, yang mana beliau berkata, dia dikata Nabi SAW masaha alal khuffi wa batini, Nabi menyapu di atas khufnya dan juga bawah khufnya. Ya, dua-dua sekali Nabi sapu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jamaah diriwayatkan oleh al-khamsah illa an-Nasa'i, maknanya Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, ya. Dan berkatalah Tirmizi, hadza hadithun ma'lul, hadis ni ada sedikit kecacatan, ya. Ini disebutkan dalam Muntaqal Akhyar Ma'anail Autar, ya. Baik, kemudian hadis yang kedua, hadis Ali bin Abi Talib yang agak popular. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih, ya, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sebut dalam Talkhis Al-Habir, hadis ini sanadnya sahih. Apa dia hadisnya? Lau kana dinu birra'i lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala zahiri khuffai. Iaitulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an berkata, kalaulah agama ini hanya ikut logik akal, sudah tentulah bawah khuf lebih elok disapu berbanding atasnya. Sebab apa? Logik kan, kita bergerak kan bawah yang bergerak kotornya, bukan atas, ya. Waqad ra'aitu, dan kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an berkata, aku telah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas, sebelah atas khufnya, dua khufnya. Baik, itulah dua hadis yang dilihat bercanggah. Yang pertama kata bawah, yang kedua kata atas sahaja. Tapi hadis yang pertama ada komen daripada ulama hadis sanad dia kan. Jadi macam mana pendirian para ulama? Faman dhahaba madhhab al-jam'i,
barang siapa yang berpegang kepada mazhab tarjih, mazhab al-jam'i, mazhab menggabungkan kedua-dua hadis, maka dia anggap hadis Mughirah, hadis yang sapu bawah, sunat, hadis yang sapu atas, wajib. Maka Ibn Rushd kata ini cara yang baik. Dia suka cara yang ini. Kemudian wa man dhahaba madhhab tarjih, barang siapa di alam ulama pula yang berpegang kepada mazhab tarjih, akhadha imma bi hadithi Ali wa imma bi hadithi Mughirah. Ada ulama yang dia nak tarjih mana dia nak ambil satu yang dia rasa lebih kuat, maka dia akan pilih hadis Mughirah atau hadis Ali. Kalau yang kata hadis Mughirah kuat, dia akan sapu bawah sahaja ataupun atas dan bawah. Kalau yang kata hadis Ali kuat, maka dia akan kata atas wajib, bawah hanyalah sunat sahaja. Ya. Kemudian disebut kat sini, siapa-siapa yang faman rajjaha hadits al-Mughirah, siapa yang mengukuhkan hadis Mughirah lebih daripada hadis Ali, rajjahahu min qibal al-qiyas. Mereka biasanya menganggap dalil sokongan kepada tarjihan mereka adalah qiyas, iaitulah mereka qiyas, analogikan wudu basuh kaki dengan sapu atas khuf. Jadi contohnya, hadis Ali kata atas, hadis Mughirah kata bawah. Bila kita tengok mana lebih kuat, kita cari dalil sokongan. Dalil sokongan kita apa? Ayat Quran. Ayat Quran basuh kaki atas bawah. Itu dia, kita kiaskan khuf dengan sapuan basuhan kaki atas bawah, maka khuf pun kita ambil atas bawah maknanya. Itu cara. Maka kita anggap dalil Mughirah lagi kuat daripada Ali. Ya. Kemudian pendapat kumpulan kedua, wa man rajjaha hadith Ali rajjahu min qibali mukhalafatihi lil qiyas atau min jihati sanad. Siapa-siapa yang menguatkan dalil Ali, maka mereka ini mengambil pendapat yang bercanggah dengan kias. Ya, bercanggah dengan kias maknanya mereka tak mengkiaskan kaki dengan kasut khuf. Yang kedua, dari sudut sanad yang lebih kuat. Kita tengok tadi ulama hadis berpendapat bahawa hadis Ali lebih kuat sanad dia. Pendapat Ibn Rushd, wal as'adu fi hadhihi al-mas'alah wa Malik. Tu dia. Ya. Wal as'ad maksud dia yang lebih bahagia. Yang lebih tepat bagi dia, yang lebih best, lebih bagus dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik. Dia kata, biasalah Ibn Rushd kan mazhab Maliki, ya, yang mana dia kata bahawa wajib sapu atas, bawah sunat sahaja. Itulah pendapat dia. Wa amma man ajazal iqtisar, adapun sesiapa yang mengharuskan sapu bawah sahaja, fala a'lamu lahu hujjah, aku tak tahulah apalah hujah depa ni. Ibn Rushd pun kata tak tahu. So kalau tak tahu cakap tak tahulah, jangan nak tahu-tahu juga kan. So Ibn Rushd kata aku pun tak tahu apa hujah dia. Li'annahu la hadzal athar, kerana dia kata li'annahu la hadzal athara at-tabi'a, kerana tak ada satu asar pun yang kita rasa boleh diikuti untuk mengatakan sapu bawah sahaja. Wala hadzal qiyas ista'mal, dan tak ada juga kias yang digunakan untuk menyokong pendapat itu. Jadi tak ada dalil lah pada pendapat dia. Jadi habis kita. Itulah sekadar yang kita nak baca daripada kitab Bidayatul Mujtahid pada hari ini yang sempat, ya. Sikit lagi, satu lagi ringkas, saya potong cepat je, iaitulah menyapu di atas dua stokin. Sebab tuan-tuan mungkin nak pergi umrah ke nanti bulan Ramadan ni, nak tahu ni nak boleh tak pakai sapu atas stokin sebab sibuk sangat ke, bukan sebab sejuk, tapi sebab perempuan contohnya tempat wuduk dia jauh lah, maka nak buka stokin susah lah, bla 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 bla. So macam mana? So dia kata kat sini, fa innal fuqaha al-qailina bil mashi ittafaqu ala jawazil mashi ala al-khuffain, wa ikhtalafu fil mashi ala al-jawrabain. Tapi ulama berbeza pendapat tentang keharusan sapu di atas dua stokin. Fa ajaza dzalika qaumun. Sebab ni pendek kita habiskan, Sebahagian ulama mengharuskan, wa mana'ahu qaumun, sebahagian lagi larang, melarang. Wa mimman mana'a dzalika Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Ramai larang ni tuan-tuan. Yang larang ni adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tiga-tiga larang,
Kemudian wa mimman ajaza dzalika, dan ulama yang mengharuskannya adalah siapa? Imam Abu Yusuf, anak murid utama Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, dan juga anak murid utama Imam Abu Hanifah, Muhammad Al-Hasan, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wa Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Imam Ahmad, ya, dengan syarat boleh berjalan menggunakan stokin tadi pada kadar uruf, tak koyak. Itu dia tuan-tuan, pada kadar uruf, tidak koyak. Wa Abu Hanifah. Okey. Tetapi walaupun Abu Hanifah kata tak boleh tadi, mazhab Hanafi dan Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat yang sedikit berbeza. Kalau ingkana mujalladain, kalau stokin tu dekat bawah dia saja, dia ada kulit. Jadi kalau khuf tadi semua kulit daripada bawah sampai ke atas, tapi ada setengah stokin dia special sikit. Stokin dia yang atas kain, tapi bawah dia kulit, ada kulit. Ketika itu, atau au muna'alain, dia macam ada kasut dekat bawah dia, jazal masha alaihima bila khilaf inda ashabi Abi Hanifah. Maka ketika itu mazhab Imam Abu Hanifah kata harus. Jadi kalau ada businessman dekat sini, ya, yang nak buat bisnes, buatlah stokin bertapak kulit. Jadi kurang sikit bajet daripada buat stokin kulit. Stokin apa, hoof semua kena kulit. Ini kulit kat sebelah bawah aja. Ketika itu harus menggunakan stokin itu untuk disapu. Dan sebahagian ulama Syafi'i juga mengharuskan kalau stokin itu tebal dan boleh dibuat berjalan dan tidak koyak. Maka saya yakin ketika itu kalau ada kulit di bawahnya boleh bawa berjalan, maka ketika itu bolehlah juga untuk disapu di atas stokin begitu. Sebab ikhtilaf mereka apa dia? Kerana berbincang mereka tentang sihhatil athar al-waridah, dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Kerana diseriwayatkan bahawa Nabi pernah menyapu di atas dua stokinnya dan dua kasutnya, atau dua seliparnya, ya. Wa ikhtilafuhum aidan hal yuqasu 'alal khuf, dan mereka berbeza pendapat juga, boleh tak kita kiaskan khuf dengan stokin, ya. Kemudian adakah hiya ibadatun la yuqasu 'alaiha, adakah khuf ini satu rukhsah dan ibadah yang tak boleh dikiaskan? Tak boleh dikiaskan maknanya tak boleh diambil analogi. Macam tawaf. Tawaf tuan-tuan ibadah, 7 kali pusing ibadah. Boleh tak kita kias, kita kias nak dapat pahala dekat Malaysia, kita tawaf masjid negeri kita 7 kali, boleh? Tak boleh. Jadi itu bab ibadah. Sebahagian besar ibadah adalah mahdah. Mahdah dia tulen, dia tak boleh kias. La yata'addi maksud dia, la yata'adda maksudnya dia tidak menyeberangi. Dia tak ada illah yang boleh menyeberangi. Illah logik yang boleh menyeberangi daripada satu ke satu yang lain. 7 kali tawaf, boleh tak kita gunakan logik 7 kali itu kepada yang lain? Tak boleh. Tak ada logik yang boleh kita gunakan. Tapi kalau bab muamalat boleh. Cari dia punya logik tu, kena tak yang lain? Boleh. Hukum dia boleh berpindah daripada yang ini ke sana. Ya, contohnya kullu khamrin, kullu muskirin khamrin, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap arak adalah haram. Jadi arak haram kerana memabukkan. Jadi semua benda yang memabukkan macam adalah hukum dia arak, walaupun dia benda yang tak ada dalam sunnah, tak ada dalam Quran. Contohnya dadah. Kan dadah ada tak dalam Quran? Ada tak? Sebut ada kan? Mumad dadah ada. Kan itu surah lain, itu tak boleh. Itu bukan drugs, ya. Jadi tuan-tuan, dadah tak ada dalam Quran pengharaman dia. Yang ada arak. Tapi dadah dia punya efek dia sama dengan arak, maka hukumnya haram. Kias itu namanya analogi. Dia punya logik yang ilahnya adalah memabukkan. Tapi ada orang tanya saya dah sebut banyak tempat, saya tak ingat dah sebut sini atau belum. Ada seorang doktor perubatan tanya saya, dia kata, "Ustaz, kalau gitu kalau kita mabuk naik kereta, haram lah Ustaz." Tuan-tuan ada tak mabuk naik kereta pergi Cameron Highland, mabuk? Mana muntah? Tak, itu mabuk lain. Itu mabuk
nak muntah, mabuk kapal terbang, mabuk kapal. Mabuk yang disebut ni mabuk yang hilang akal. Mabuk yang hilang akalnya. Macam orang dadah, dia hilang akal dia sekejap. Dia sedar tapi dia tak sedar. Kan? Tapi kalau macam mana pula di dunia perubatan hospital, kita nak dibedah, kalau kita tak dibius, kita akan menjerit melolong. Kan? So kita akan terlampau sakit, maka kita dibius dengan dadah. Oh, dia guna dadah, dia guna alkohol. Sebab kita hai sekejap macam ni je, mata pun hai. Ya? Lalu kita tak perasan, bius. Lalu kita rasa kebas-kebas saja. Dia bedah pun tak ada rasa apa. Dia tengok dah habis dah. Oh, lega. Boleh tak? Yang itu diharuskan dengan sebab yang spesifik perubatan sahaja. Ya? Bukan untuk seronok-seronok macam dadah dan minum arak, untuk benda-benda yang bukan asasi. Ya, tapi untuk benda darurat, keperluan macam tadi pembedahan, maka diharuskan. Ya. Baik, habis dekat situ. Kemudian disebutkan dekat sini, faman lam faman lam yasihha indahu al-hadith, sesiapa yang tidak menganggap hadis menyapunya Nabi di atas dua stokinnya sebagai sahih, dia akan, atau tak sampai kepada dia hadis tu, aulam yablughu, tak sampai kepada dia, dia akan tolaklah perbuatan menyapu di atas stokin. Adapun mana-mana ulama yang waman lam yara al-qiyas al-khuf, sesiapa di kalangan ulama yang tidak memandang bahawa boleh dikiaskan kepada khuf, maka dia juga akan menolaklah. Dia qasar al-masha alaih. Waman sahha indahu al-athar, sesiapa yang menganggap bahawa dalil-dalil dalam bab sapu di atas token itu sahih atau boleh kias, maka dia akan mengharuskan. Ini dari pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad Al-Hasan. Wa hadzal athar lam yukharrijhu syaikhan, a'ni Bukhari Musliman. Dan athar tentang Nabi menyapu di atas dua stokin ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu ada satu tanda menunjukkan bahawa hadis ni ada mungkin tak apa nak kuat lah, contoh gitu maksud dia. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa yang ada? Iaitulah oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Tirmizi menganggap hadisnya sahih, iaitulah annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wan na'lain, Nabi sapu di atas dua stokin dan dua kasut baginda. Kemudian Ibnul Munzir berkata, keharusan menyapu di atas stokin diriwayatkan daripada 9 orang sahabat. Itu dia, 9 orang sahabat. Lalu kumpulan ini disebut dalam kitab Al-Mughni dan juga ada dalam kitab Nailul Awtar. Lalu ketika itu dianggap bahawa dalil menyapu di atas tokin adalah kuat. Inilah juga yang dipegang oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Walitaraddudil jawrabain al-mujalladain bainal khuffi wal jawrabi ghairil mujallad an Malikin fil masih alaihima riwayatan. Dan adapun tentang stokin yang ada berkulit di bawahnya, ya, dan yang tidak berkulit yang kita katakan tadi, Imam Malik ada dua pendapat. Riwayat yang pertama dilarang, yang riwayat yang kedua diharuskan. Jadi tuan-tuan, kesimpulan kita, Al-Qaradawi sebut hukumnya harus sapu atas stokin kalau tuan-tuan berada di negara yang memerlukan keadaan itu. Qaradawi pergi lebih dalam lagi, lebih jauh, lebih ringan lagi. Dia kata stokin biasa pun boleh, tak payah ada kulit-kulit bawah dia, tak apa. Stokin biasa yang tuan-tuan pakai tu, John Master tu, boleh sapu di atas itu. Tapi stokin perempuan yang nipis sangat tu, stokin perempuan yang nipis sangat tu saya tak pasti. Tapi kalau stokin lelaki yang agak-agak tebal tu boleh. Boleh sapu di atas itu saja. Macam mana nak buat? Jangan tuan-tuan buka pipe tu, ambil air basuh, habis stokin tu, jalan bercot-cot. Itu tak betul cara dia. Buat macam sapu khuf. Tuan-tuan basuh tangan, habiskan air tu, air yang melekat kat tangan tu, niatkan sapu di atas tu. Stokin tuan-tuan, ayo sapu, puk, habis. Sekali je, tak payah sapu. Busuklah kaki tu, kan? Sapu sekali gitu, bawah tak payah. Selesai kita habis.
Sebab tu kalau di negara Arab, tuan-tuan tengok waktu musim sejuk, berlambaklah orang-orang pelajar-pelajar yang ambil wuduk boom atas tokin sahaja. Itu Qaradawi menyokong sebagai taisir, khususnya di negara salji, di negara yang sejuk, yang memudaratkan kalau kita nak kena buka stokin, perempuan pula nak sunat aurat dia pula tak sesuai. Jadi boleh sapu atas stokin. Jadi perempuan kalau di tempat-tempat sejuk tu jangan pakai stokin yang biasa perempuan pakailah. Malah sebenarnya stokin yang perempuan pakai hari ni pun sebenarnya tidaklah syar'i sangat. Sebab apa? Sebab nipis sangat. Orang perempuan kita ni dia punya stokin dia terlampau nipis. Dah lah terlampau nipis, warna dia pula warna kulit kaki. Kan? Kaki taklah licin sangat. Dia bila pakai stokin tu kaki jadi licin, molek. Sedap lagi lelaki nak memandang. Konon-konon nak tutup aurat. Tengok-tengok pakai stokin makin lelaki menggiurkan untuk melihat betisnya. Sebab tu bagi saya kalau wanita nak pakai stokin, pakailah stokin yang berlainan dengan warna kulit perempuan. Kalau rasa diri tu agak cerah, pakai stokin hitam. Kalau diri tu agak tak berapa cerah, pakai stokin cerah. Supaya orang memang tahu ini bukan kaki aku, ini stokin. Supaya dia tak anggaplah licinnya. Sebab stokin wanita ni dia macam legging tau. Macam seluar legging tu. Dia melekat. Bila melekat, bentuk betih perempuan tu kalau terangkat kain dia, kena pula nampak stokin yang comel tu, memang syok orang lelaki mandang. Oleh kerana itu, tutuplah aurat dengan betul-betul. Wanita yang naik motor, ingat-ingatlah. Kerana disebut dalam satu hadis bahawa Nabi keluar daripada satu masjid, tiba-tiba seorang perempuan naik unta jatuh. Dia terjatuh, naik keldai. Dia jatuh. Terus Nabi berpaling. Bila Nabi berpaling, Nabi pun tanya para sahabat, perempuan tu pakai seluar tak? Maka sahabat kata pakai. Maka Nabi pun beri respon, yarhamullahu mutasarwilati minan nisa. Dirahmati sentiasa oleh Allah wanita yang memakai seluar panjang di kalangan lelaki. Bukan pakai seluar panjang jeans tu tak, pakai seluar panjang dalam jubah, dalam pakaian dia. Dan dia naik kenderaan. Jadi perempuan kena faham mafhum mukhalafah daripada hadis itu. Dilaknatilah wanita yang naik kenderaan tak pakai seluar panjang. Jadi pakailah seluar panjang. Kalau perempuan tahu, tuan-tuan, perempuan naik motor yang nak mengangkat kaki naik atas, atau naik kereta nak melangkah kaki naik atas, khususnya yang naik kereta besar-besar itulah. Kalau kereta Viva yang rendah tak apalah, sikit sangat angkat kaki. Tapi kalau kereta perempuan tu kereta Range Rover kan, nak angkat kaki tu macam gini ngangkatnya, yalah dia tinggi sangat kan. Pakailah seluar panjang supaya dirahmati oleh Allah dan tidak dilaknati. Okey. Jadi stokin perempuan yang nipis tu, saya tak tahu Qaradawi berpendapat boleh tak sapu di atas itu. Yang saya faham adalah stokin-stokin yang lebih tebal sikit daripada itu, khususnya stokin lelaki. Wallahu a'lam bissawab. Jadi habis kita dalam bab ini. InsyaAllah kita akan sambung. Yes, ada soalan? Itu kita belum masuk. Memang betul sapu stokin, sapu atas khuf. Bab yang seterusnya kita akan belajar. Kena syarat dia, kena ambil uduk dulu. Kemudian tempoh waktu dia berapa lama dia boleh tahan. Dia bukan boleh tahan sampai 30 hari, 30 malam, tidak. Dalam orang musafir berapa hari, 3 hari, 3 malam. Kalau orang tak musafir 1 hari, 1 malam. Itu semua ada dekat dalam bab yang seterusnya. Maknanya kalau belum habis belajar lah. Belum habis belajar jangan amal dulu lah. Bagi habis belajar dulu. Kemudian nak pakai stokin tu kena ambil uduk siap-siap. Ambil uduk barulah pakai khuf, barulah dapat. Kalau dah pakai khuf sebelum ada uduk tak dikira dapat, boleh sapu di atas khuf. Bagus, ingatkan. Takut orang salah faham. Khuf ada syarat. Syarat dia tidak koyak yang melebihi 20 sen. 20 sen punya besar dia, kata para ulama. Kalau dia koyak, maka dia pun tidak sah lagi menjadi khuf yang boleh disapu di atasnya. Sama juga kalau ditanggalkan sekejap je, gatal lah kaki aku kat bawah ni, garu-garu di atas khuf tu tak lut, geram. Dia buka sikit, dia buka zip dia sikit, masuk jari ni, kan? Dia pun terbuka sikit, dia buka je, dia tanggal je daripada betik, daripada tumit dia, hilang wuduk dia.
batallah wuduk dia. Ini akan dipelajari, akan datang insya-Allah, ya. Baik, habis. Ada soalan apa-apa?